Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi hari ini Khamis 9 Julai 2020. Kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam sekatan jalan raya berjaya mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin parti ke Sabah. Sebanyak 8 sekatan jalan raya dijalankan di lokasi strategik yang dikenal pasti di seluruh negeri. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas berkata sekatan jalan raya yang beroperasi 24 jam itu bukan sahaja berjaya mencegah kemasukan parti sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga kini, malah turut berjaya menggagalkan aktiviti penyeludupan. Pemilihan lokasi itu, lokasi roadblock itu sesuai dan telah pun menghasilkan kejayaan. Dan of course lah, kejayaan itu tidaklah hari-hari sebab mereka pun dah sedar kejadian roadblock itu. Jadi maknanya peluang untuk mereka melakukan penyelundupan itu sudah kita sekat. Datuk Zaini berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke Brigade 13 Batalion Cendrawasih Lahadatuk. Katanya cubaan parti memasuki Sabah melalui laut juga dapat dibantras oleh Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESKOM yang melaksanakan penguatkuasaan sepanjang masa. Datuk Zaini turut mengingatkan orang ramai agar tidak bersubahat dengan mana-mana pihak untuk membawa masuk parti ke Sabah. Beliau menegaskan tiada kompromi dan tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang didapati terlibat dalam kegiatan seumpama. Dalam perkembangan lain, Datuk Zaini berkata perancangan sedang dibuat bagi membina sebuah balai polis di daerah Tunku dengan kapasiti lengkap. Lawatan kerja Pesuruhjaya Polis Sabah ke daerah Lahadatu bagi meninjau kadar pematuhan PKPP serta meninjau pos-pos kawalan di daerah berkenaan serta lawatan ke Tan Duo. Tiada pertambahan kes baharu positif COVID-19 direkodkan di Sabah semalam menjadikan jumlah kumulatif kekal 378 kes. Seorang pesakit sembuh menjadikan jumlah keseluruhan pesakit sembuh dan discharge meningkat kepada 362 orang. Berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, 1 kes sembuh tersebut dicatat di Kota Kinabalu. Sementara itu, 9 pesakit masih menerima rawatan di hospital berpakar. Manakala 6 daerah masih mencatatkan kes aktif iaitu Kota Kinabalu 4 kes dan masing-masing 1 kes di Tawau, Keningau, Kota Belud Ranau dan Nabawan. Angka korban akibat COVID-19 di negeri ini kekal 7 kes. Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM terus komited menyumbang tenaga membantu menghasilkan set peralatan perlindungan diri PPE untuk petugas Barisan Hadapan Kesihatan di negeri ini. Pengurusi BSMM Daerah Kota Kinabalu, Remy Martin Gunsalam berkata, projek jahitan PPE dilakukan dengan kerjasama 10 sukarelawan BSSM Daerah Kota Kinabalu dan kumpulan Pereka Fashion Borneo. Bahan jahitan disediakan sepenuhnya pihak hospital. Ia dihasilkan mengikut spesifikasi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Kain yang diberikan itu sangat banyak, beratus-ratus ribu meter. Jadi kami berharap sesiapa saja suri rumah ataupun siapa-siapa yang mempunyai mesin jahit di rumah juga tampil bersama-sama dengan Bulan Sabit Merah untuk bersama-sama membuat PPE untuk hospital. Satu orang tu potong tali. Jadi bila dia sudah okey, dan kita dari basic tu dan kita bawa dia pergi yang seterusnya. Dia tidak boleh buat benda yang sama sepanjang 3 hari. Dia kena ganti-ganti. Dia baru tidak boring. Bagi sukarelawan BSMM pula, peluang menghasilkan PPE ini dimanfaat sepenuhnya demi meringankan beban petugas barisan hadapan. Saya rasa sangat bangga dapat tolong untuk frontliner buat PPE ini supaya diorang pun boleh lebih selesa untuk buat diorang punya kerja lah. Sebab kerja diorang amat susah juga. Saya rasa sangat bersyukur sebab saya dapat macam menanggung sedikit beratlah beban dari frontliner untuk buat equipment PPE untuk dorang. Jadi dorang dapat tidak rasa macam tidak bersendirian lah di luar sana. Bermula awal Jun lalu, lebih 300 PPE telah disiapkan dan diserahkan untuk kegunaan petugas barisan hadapan di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Hospital Queen Elizabeth HQE dan HQE 2 Kota Kinabalu.
Sementara itu, Pertubuhan Sinar Wanita Sabah Persiwas pula menyediakan 100 helai peralatan perlindungan diri PPE untuk petugas barisan hadapan dalam usaha mencegah penularan pandemik COVID-19. PPE itu disiapkan dalam tempoh 4 hari. Ketika ditemui media, pengerusi Persiwas Datin Rufinah Pangeran berkata, PPE ini akan diserahkan kepada Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEWA untuk majlis penyerahan rasmi kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Pertubuhan Sinar Wanita Sabah berterima kasih kepada pihak JEWA kerana memberi peluang kepada kami dan memberi kepercayaan kepada kami untuk menyiapkan kain PPE ini semasa pandemik COVID-19 ini. Sementara itu, Pegawai Daerah Keningau yang juga pengurusi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Hasan Mahali berkata, usaha Persiwas wajar dicontohi pihak lain termasuk Badan Bukan Kerajaan NGO untuk turut sama membantu barisan hadapan. Perkhidmatan pemberian vaksin polio pandu lalu secara percuma yang dijalankan di tempat letak kereta Kompleks Sukan Kota Kinabalu Likas sejak 23 Jun lalu mendapat sambutan baik daripada orang ramai. Tinjauan kru RTM di lokasi berkenaan mendapati 5 kaki tangan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS menjalankan perkhidmatan itu diketuai Jururawat Kesihatan Nurainan Syamsuddin dari Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Kota Kinabalu. Bagi saya program ini baguslah untuk drive-thru, memudahkanlah untuk kami mendapatkan dos polio ni. Lagipun kami pasangan yang bekerja, jadi perlu yang untuk drive-thru ni lah. Baguslah, syabas untuk Kementerian Kesihatan. Ya bagus sebab boleh drive-thru mah, tak payah turun kereta. Sekolah punya cikgu kasih message, kasih WhatsApp. Itu Zhonghua School punya. Sebab ini dan juga saya juga kesihatan dan juga melindungi diri dan cari penyakit polio. Sekolah SRK Lokyuk Likas. Sangat efektif lah. Orang pun senang terus drive-thru terus jalankan, tidak perlu ambil number di klinik. Pergi klinik kena ambil number lagi, lepas tu risiko COVID lagi kita tak tahu sekarang kan. Seramai 200 hingga 250 kanak-kanak mendapatkan titisan polio sehari sejak perkhidmatan pandu lalu ini diperkenalkan. Perkhidmatan pemberian vaksin polio turut dijalankan di Dewan Masyarakat Kampung Likas Kota Kinabalu sejak 1 Julai hingga 3 Oktober ini. Pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan Getah Risda Sabah akan terus mendekati pekebun kecil di negeri ini. Langkah itu antara usaha berkasa fungsi agensi itu dalam menerajui aktiviti perladangan dan keusahawanan. Ahli pihak berkuasa Risda Datuk Isnin Aliasni berkata, pelbagai program disediakan untuk pekebun kecil di seluruh negara bagi meningkatkan pendapatan isi rumah menerusi bidang pertanian, makanan, pembuatan dan perkhidmatan. Kita nak bagi tahu kepada rakyat bahawa Risda ini adalah satu agensi kerajaan yang mana diwujudkan untuk membantu rakyat. Untuk kita melahirkan rakyat untuk memperoleh pendapatan sehingga mendapat sehingga RM4,000 sebulan, di mana kita punya peserta akan memperoleh RM4,000 sebulan, bermakna dia bukan lagi miskin tegara. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas mendengar taklimat daripada pengarah Risda Negeri Sabah, Sazwan Mazli Mazlan di Pejabat Risda Sabah. Datuk Isnin dilantik sebagai ahli pihak berkuasa Risda berkuat kuasa 15 Mei lepas. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Isnin berkata tahun ini Risda turut memfokuskan program pembangunan hasil baharu agromakanan menerusi penanaman nenas di Beaufort. Risda Sabah kini mengendalikan 47,443 pekebun kecil getah dan kelapa sawit melibatkan tanah seluas 154,716 hektar di seluruh Sabah menerusi 6 pejabat Risda daerah di Kota Kinabalu, Kota Belud, Keningau, Tawau, Sandakan dan Beaufort.
Setakat Jun 2020, kira-kira 42.58 juta ringgit jumlah peruntukan telah diagihkan kepada 42,196 pekebun kecil di negeri ini di bawah program pembangunan Risda Negeri. Skuad sepak takraw wanita Sukma Sabah kembali memulakan sesi latihan kumpulan di Kompleks Sukan Kota Kinabalu Likas selepas berehat panjang susulan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Latihan dijalankan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan pihak berkuasa. Ketua Jurulatih Skuad Sepak Takraw Wanita Sukma Sabah, Daud Amba, gembira dapat kembali berlatih di gelanggang walaupun dengan beberapa penyesuaian norma baharu. Harapan saya sebagai jurulatih skuad Sepak Takraw Wanita supaya player-player yang ada sekarang dapat mempertingkatkan lagi usaha dan tingkatkan disiplin dan kerjasama dalam satu pasukan. Itu yang paling mustahaklah. Beliau ditemui pemberita RTM di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Sementara itu, pemain skuad sepak takraw wanita Sukma Sabah juga turut berkongsi perasaan gembira kerana dapat berlatih semula. Saya rasa gembira lah sebab beberapa bulan kami di rumah kami tiada buat apa-apa. Jadi kami kena panggil saya lapor diri, kami rasa happy lah sebab ada sudah training fitness sikit-sikit untuk persediaan Sukma. Skuad sepak takraw wanita merupakan antara penyumbang utama pingat bagi Sabah pada Sukma 2018 Perak dengan 3 pingat emas dan 1 perak. Sukma 2020 Johor yang sepatutnya berlangsung 11 hingga 19 Julai ini terpaksa ditunda ke 6 hingga 14 Mac 2021 berikutan penularan pandemik COVID-19. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam hormat. Kamu mana boleh main? Kamu perempuan lah. Perempuan pun boleh jadi polis lah. Ni negara demokrasi kita. Hari itu kumpulan aku menang. Kerana keamanan ini, ada wajah-wajah gembira, ada mimpi dan cita-cita, ada cinta lahir di jiwa. Kami anak Malaysia menghargai keamanan dan perpaduan ini.
Salam hormat dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 9 Julai bersama saya Debbie Amanda Padan. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg semalam menerima kunjungan hormat daripada Ahli Parlimen Serian Dato' Seri Richard Riyad Jaim di Wisma Bapa Malaysia. Kunjungan hormat tersebut adalah bagi memaklumkan tentang peranan beliau sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Asia Timur. Datuk Seri Richard telah dilantik sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Asia Timur di bawah Jabatan Perdana Menteri pada 1 Jun lalu untuk menarik minat pelabur dari Jepun, Korea Selatan dan Taiwan ke Malaysia. Jelas beliau antara isu yang dibincangkan nanti adalah usaha membawa masuk pelabur dari Taiwan bagi tujuan pelaburan dalam sektor pertanian moden dan industri pemprosesan makanan di Malaysia, terutamanya di Sarawak. Saya percaya dengan kita membawa teknologi makanan, modern farming dari Taiwan because they're very strong farming. Saya percaya ianya akan membantu kita dalam meningkatkan industri makanan di Malaysia. Dalam pada itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg turut menerima kunjungan hormat daripada Komander Pasukan Gerakan Am PGA Brigade Sarawak, Penolong Kanan Pesuruhjaya, Manca Atta yang mula bertugas di Sarawak sejak 4 Jun lalu. Satu kes baru positif COVID-19 dilaporkan di daerah Sibu semalam. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak setakat semalam sebanyak 573 kes. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan kes 573 merupakan warga negara Malaysia yang bekerja sebagai jurutera di sebuah syarikat minyak dan gas di Arab Saudi. Beliau telah balik ke Malaysia pada 3 Julai dari Arab Saudi melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan beliau didapati negatif selepas menjalani serangan ujian RTK antigen COVID-19. Dato' Ahmad Douglas memberitahu ketika sidang media harian COVID-19 di Kuching, kes 573 menginap semalam di sebuah hotel pada 3 Julai sebelum balik ke Sibu pada 4 Julai dan telah dibawa terus ke pusat kuarantin. Beliau menjalani ujian swab pada 6 Julai dan keputusan ujian PCR dari Makmal Hospital Sibu mendapati beliau positif COVID-19 pada 7 Julai walaupun tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala COVID-19. Kes 573 dimasukkan ke Hospital Sibu pada 7 Julai untuk rawatan lanjut. Sarawak dijangka menerima pembayaran cukai jualan negeri SST yang dikenakan terhadap syarikat Petroleum Nasional Berhad Petronas pada Ogos depan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pembayaran dijangka dibuat selepas selesai pendengaran semula kes penarikan rayuan Petronas terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuching pada 3 Ogos. Dato' Amar Awang Tengah yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Kerja untuk rundingan dengan Petronas dan Kerajaan Persekutuan mendedahkan demikian di Sematan. Kita pun sudah ada bincang tempoh-tempoh ini. Bila hujung tahun ini kan? Jadi ada tiba masanya nanti kita akan diorang akan mengambil langkah, mengambil tindakan. Jadi ya kita itu juga itulah pun kita bincang. Dan tiba masanya kita akan pihak mereka akan dalam masa kata-kata. Ya, kita mau macam itu. Bercakap kepada media selepas majlis penyerahan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri bagi Kampung Pueh, beliau berkata pembayaran tersebut merupakan antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja yang berlangsung baru-baru ini. Pada majlis yang sama, Adun Tanjung Datu Dato' Amar Jamilah Anu mengingatkan pemilik tanah Bumiputera yang mempunyai surat hak milik tanah agar tidak menjual tanah mereka sewenang-wenangnya. Katanya tanah terutama yang mempunyai surat hak milik merupakan aset berharga buat pemilik, malah untuk diwarisi generasi akan datang. Oleh itu, Dato' Amar Jamilah Anu mengingatkan agar tanah berkenaan dijaga termasuk mengusahakannya dalam pelbagai bidang seperti pertanian atau pelancongan. Jelasnya usaha sedemikian pastinya akan mendatangkan manfaat jangka panjang berbanding jika ia dijual untuk keuntungan sementara.
Sarawak akan memohon pertimbangan daripada Kementerian Dalam Negeri KDN supaya jawatan kuasa khas di bawah Perkara 15A Perlembagaan Persekutuan Peringkat Negeri dihidupkan semula. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, ke arah itu pihaknya akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Hamzah Zainuddin bagi membincangkan berkenaan permohonan tersebut. Datuk Seri Fatimah menjelaskan ketika ini pihaknya masih menunggu makluman daripada KDN untuk tarikh kunjungan hormat tersebut. Untuk rekod, jawatankuasa khas tersebut berperanan menapis dan membuat semakan permohonan kewarganegaraan bagi individu berusia bawah 21 tahun sebelum dikemukakan kepada KDN dan membuat syor sama ada permohonan tersebut disokong atau tidak. Beliau menambah, Sarawak merasakan dengan kewujudan jawatankuasa tersebut ia banyak membantu dalam memudahkan pihak KDN menyelesaikan permohonan taraf kewarganegaraan khususnya bagi kes-kes tulen iaitu melibatkan penduduk pribumi. Beliau menyatakan demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat berkenaan isu kanak-kanak tanpa warga negara dan atau dokumen di Sarawak di Kuching. Mesyuarat dihadiri pelbagai pihak berkaitan termasuk Wakil KDN, Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Sarawak dan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Jabatan kuasa khas tersebut yang diwujudkan sejak November 2016 telah ditamatkan pada Julai tahun lalu selepas peralihan tampuk kepimpinan di peringkat persekutuan. Sejak diwujudkan, ia menerima sebanyak 717 permohonan. Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP bersiap sedia sekiranya pilihan raya umum PRU ke-12 Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak dan PRU ke-15 diadakan serentak. Sehubungan itu, Presiden SUPP Dato' Seri Dr. Sim Kui Hian yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan menegaskan SUPP juga akan menampilkan calon yang sentiasa aktif turun padang dan diterima rakyat. Dato' Seri Dr. Sim bagaimanapun tidak memberikan bayangan calon berpotensi bagi kerusi-kerusi yang bakal ditandingi oleh parti itu. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri simbolik penyampaian kenyalan Gold Card kepada lebih 1,600 penerima bagi Dun Batu Kawah di Kuching. Dato' Seri Dr. Sim yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kawah menambah, perkara yang penting buat masa ini ialah SUPP akan terus memberikan khidmat terbaik kepada rakyat Sarawak serta mengutamakan kepentingan Sarawak. Sektor pelancongan perlukan tempoh pemulihan yang lebih lama untuk meningkatkan keyakinan pelancong berkunjung ke negeri ini. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Dato' Sebastian Ting berkata, beliau percaya dengan adanya usaha bersepadu dan perancangan yang rapi oleh kerajaan, industri pelancongan Sarawak mampu pulih seperti sebelumnya. Datuk Sebastian Ting berkata buat masa ini kerajaan menumpukan kepada pelancongan domestik. Beliau berkata demikian pada majlis simbolik penyampaian lesen spesifik pemandu pelancong wilayah di Miri. Menurut beliau, kerajaan negeri akan meneruskan kempen melawat Sarawak dengan fokus untuk memperkukuhkan jenama Sarawak More to Discover di samping mempromosikan 5 tema utama pengalaman unik Sarawak dari segi budaya, pengembaraan, alam semula jadi, makanan dan pesta. Katanya selain meneruskan kempen melawat Sarawak, kempen baharu pasca COVID-19 dengan slogan Temukan Semula Diri Anda di Sarawak juga dilaksanakan bertujuan menjangkau pasaran domestik iaitu melancong dalam negeri dan antara negeri dengan menerapkan normal baharu. Setakat ini, lebih 160,000 ekor anjing telah diberikan suntikan vaksin anti-rabies. Pengarah Perkhidmatan Veteriner Sarawak, Dr. Adrian Susin Ambut berkata, program vaksinasi anti-rabies akan diterus dipergiat dalam usaha membendung penularan wabak itu. Saya ingin merayu kepada Dr. Adrian menjelaskan usaha membendung wabak di negeri ini memerlukan kerjasama yang tinggi daripada pemilik anjing sendiri. Dan juga saya ingin merayu kepada penduduk supaya jangan biarkan anjing berkeliaran. Jangan biarkan anjing tidak berkeliaran lah, tidak dikurung, lepas bebas kerana ini melanggar kesalahan pada Seksyen 37 Veterinary Public Health Ordinance 1999 boleh dikompaun sehingga 2,500. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita dalam program pemvaksinan anti-rabies percuma di Dewan Komuniti Sibujaya.
Limbang FM terus menjadi pilihan pendengar di utara negeri ini sebagai sumber utama mendapatkan maklumat sahih dan terkini. Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata, walaupun berdepan persaingan dengan stesen-stesen radio sedia ada, namun Limbang FM terus kukuh dalam memberi yang terbaik kepada pendengar selain pemantapan kandungan siaran. Saya melihat bahawa Limbang FM adalah merupakan nadi dan juga pusat informasi masyarakat tempatan. Di Limbang kita mendapat persaingan yang cukup hebat daripada stesen radio negara jiran dan juga daripada Sabah dan juga Labuan. Jelas Abdul Hadi, Limbang FM seharusnya memfokus kepada komuniti sedia ada di daerah itu seperti etnik Lun Bawang, Bisaya dan Kedayan yang menurutnya mempunyai keunikan yang seharusnya diketengahkan dalam pengisian rancangan radio maupun televisyen. Sementara itu, beliau berkata RTM juga berperanan sebagai platform merancakkan semula sektor pelancongan domestik. Kita akan mempergiatkannya untuk memastikan bahawa industri pelancongan khususnya di daerah lawas dan utara Sarawak ini akan terus berkembang. Beliau ditemui pemberita ketika berkunjung ke pusat manik seramik Kampung Long Tuma, Lawas. Beliau turut membuat tinjauan di stesen pemancar Bukit Tiong dan Siang-Siang, Lawas. Baik, sekian berita pagi Sarawak. Saya Debbie Amanda Padan. Bersama kita menjaga diri, amalkan penjarakan fizikal. Jumpa lagi dan salam hormat.